Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita dari ayat 8 surah At-Taubah. Saya baca dulu sebelum daripada kita terjemahkan ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah, Tuhan sekalian alam, pencipta, pentadbir, empunya segala-galanya. Dialah yang menciptakan kita dan dialah yang akan mengembalikan kita kepadanya. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, kekasih Allah yang paling sempurna, yang paling ulung, yang terulung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, semalam kita baca ayat tentang sifat orang-orang musyrikin yang menangguhkan bulan haram. Lepas daripada berlakunya haji, dia meeting. Mula Zulqa'dah dia haramkan, Zulhijjah dia haramkan. Sebelum daripada tu Rejab dia haramkan. Rejab dia haram, pasal umrah okey. Masuk haji Zulqa'dah, mari okey. Buat haji Zulhijjah okey. Lepas buat haji dia meeting. Muharram ni kita nak haram ke kita nak tangguh pada bulan Safar. Jadi mereka setahun menangguhkan, setahun mengharamkan. Yani
tahun ni kita haramkan bulan Muharram juga. Tahun depan meeting, tahun lepas kita haram, tahun ni kita buat Safar pula. Dia ubah apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka Allah Ta'ala kata perbuatan itu adalah kufur. Mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, hukumnya kufur. Baik. Ayat pada hari ini Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, mengapa kamu ni? Malakum, mengapa kamu? Idza qila lakum unfiru fi sabilillah, apabila dikatakan kepada kamu, pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah. Apa yang kamu buat? Itsaqaltum ilal ard. Kamu rasa berat dan suka tinggal untuk menikmati kesenangan di tempat masing-masing. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, kenapa kamu ni apabila Allah Ta'ala suruh keluar berperang, rasa berat nak pergi? Rasa berat nak keluar perang. Pasal apa? Sebab nak duduk di rumah tempat tinggal. Okey? Itsaqaltum ilal ard ay takasaltum wa maltum ilal maqami fid da'ah wal khafdi wa tibi thimar. Kamu rasa malas dan kamu cenderung kepada duduk di tempat tinggal, menikmati kesenangan dan buah-buahan yang enak. Kenapa kamu gitu? Kalau bahasa kita, tak berlaku lagi jihad. Nah, tapi banyak saja nida'ullah, seruan-seruan Allah, yang mana apabila Allah seru kita, perkara yang sama berlaku. Rasa berat je nak sahut seruan Allah. Orang nasyid apa tu? Raihan dulu. Allah is calling. Apa tu? You didn't answer. You didn't answer. Allah panggil tapi kamu tak jawab. Mana Allah panggil? Kalau Allah panggil di surau, azan, seruan Allah dikumandangkan di azan, di surau, Allah panggil. Dan Allah panggil banyak seruan-seruan. Tapi dalam ayat ni secara khusus jihad lah. Ayat ni secara khusus jihad. Allah Ta'ala tanya, kenapa kalau Allah Ta'ala panggil kamu keluar berjihad, kamu rasa berat nak pergi? Berasa sayang nak tinggalkan rumah. Berasa sayang nak tinggalkan anak isteri. Itu sokong nak pergi perang, nak pergi haji, tidak tangis dah. Nak pergi haji, Allah, 2 bulan. Orang pergi perang ni belum tentu balik. Tu pun macam-macam dah alasan dia tu. Pergi haji tu okeylah. Kalau orang kita ni terutamanya golongan feminis ni. Orang perempuan ni nak hak sama rata. Jadi kalau suami tu keluar bekerja, dia pun nak keluar juga. Tak tahulah kalau zaman dulu kalau balik pergi perang, balik 3 bulan, boleh jadi dia beleter pula boleh jadi. Apa balik ni rumah tu tak ada berga ni, tak ada berga tu, macam-macam. Zaman lah ni yang bukan boleh kira. Pergi semayang pun dia rasa beban dah. Usahakan pergi berjihad. Dia rasa beban dah. Nak pergi semayang, Allah Ta'ala panggil semayang pun rasa berat dah. Jihad lagi berat. Jadi Allah Ta'ala kata, kenapa kamu rasa gitu? Araditum bil hayatid dunya. Apakah kerana kamu lebih suka kepada kehidupan dunia daripada akhirat?
Kita ni kadang-kadang Allah Ta'ala uji, sentiasa uji. Dia datangkan dunia kepada kita. Kita ada cerita pasal akhirat ni, maka dia bagi kita dunia, bagi kita nak test. Apakah kita cenderung kepada dunia lebih daripada akhirat? Jawapannya, tepuk dada tanya iman. Nah, kadang-kadang yalah nak juga kesenangan dunia ni. Moga kita hidup di dunia ni berasa juga nak kesenangan, tapi Allah Ta'ala kata wala tansa nasibaka minad dunya, cari akhirat utama, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Utamanya hak akhirat. Dunia ni ambillah, jangan dilupakan dunia. Cuma utamanya akhirat. Allah Ta'ala uji kita. Sebab tu kadang-kadang bila Allah panggil kita juga, kena ingat hak nu lebih utama. Hak Allah panggil tu lebih utama. Kadang-kadang kita ni ada hobi. Saya ni lah, kadang duk bertukang lah, duk bergotu lah, duk bergoni lah, macam-macam. Time dia mari idea hak nak buat benda tu kan, dia mari dalam kepala kita. Pas semayang Allahu Akbar, dia mari dalam semayang. Duk fikir, projek ni nak buat gini, dia duk fikir. Selagi tak siap lagi tu duk fikir. Betul tak? Kalau orang main hobi, kalau mancing, dia duk mikir, lepas ni nak pergi mancing mana ni. Boleh dah ikan kerapu, nak ikan lain pula. Dah duk fikir tali tebal mana, mata kain besar mana. Dia kena fikir belakang tu. Kalau orang main mancing, kalau orang main motor, dia fikir motor lah. Tayar tu nak kena tukar ke, sprocket dia tu lagu mana, throttle dia tu, dia kena fikir belakang. Jadi waktu kita kena fikir bahawa apa yang ada di sisi Allah tu lebih baik. Hilangkan benda tu. Jangan kata dia mari senantiasa mari. Tapi Allah Ta'ala kata araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kamu redha kehidupan dunia lebih daripada akhirat? Sehingga mana bila datang surah Allah rasa berat. Banyaknya orang begitu. Itu kita kata kita ni tidak dipanggil berjihad lagi, baru panggil solat baru panggil solat. Berat dah. Kalau buat teori ni macam jangan kira teori konspirasi ni. Akhirat ni macam Dajjal belaka dah ni atas dunia ni. Betul lah Dajjal. Kalau kamu kata Dajjal dah menguasai. Jadi patutnya penuh dah. Dengan solat 5 waktu tu, jaga molek dengan Jumaat, dengan jaga akidah. Dajjal ni yang paling utama sekali, dia rosakkan akidah. Soal harta, soal penguasaan. Islam tidak melihat satu kepentingan besar, bukan satu keperluan bahawa nak beriman mesti ketua kita beriman. Tak ada. Tak. Ada je golongan hamba beriman, tuan dia kafir. Bukan setakat pemimpin negara, tuan kepada hamba. Tapi hamba tetap masuk syurga. Betul tak? Jadi kalau Dajjal menguasai seluruh dunia pun, kalaulah waktu dia menguasai seluruh dunia, kita orang beriman, yang utama ialah kita jaga iman kita kepada Allah. Jadi apa-apa pun kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita kena utamakan. Dunia ni boleh, bukan tak boleh. Hobi kita tu, buatlah selama dia tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, jangan sampai tak semayang. Sebab hobi ni, tak semayang. Bahasa kita, jihad ni tak hafal lagi. Ayat ni ayat pasal jihad. Tapi kita ni tak ada panggil jihad. Bak semayang 5 waktu. Sahabat dulu, orang tak datang semayang 5 waktu ni, kira golongan munafik lah. Orang beriman,
Semayang 5 waktu di masjid. Cuma kita lah ni pandemik, tak boleh nak semayang di masjid lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabak ni daripada kita. Cuma nak sebutnya Allah Taala kata araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Okay? Apakah kamu lebih suka kepada kehidupan dunia dan hari akhirat? Lalu Allah Taala kata fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan dunia itu melainkan hanya sedikit berbanding kehidupan akhirat kelak. Jadi kalau kamu usahanya kena sedar bahawa sebenarnya kesenangan dunia yang kamu lebihkan itu banding hari akhirat adalah sedikit saja. Jadi termasuk kejahilan kalau kita ni melebihkan dunia daripada hari akhirat. Tapi itulah cabaran ni, Allahu Akbar. Moga kita hidup di dunia ni mari semua. Lepas mayang balik rumah, jumpa dengan anak-anak. Lepas tu Allah Ta'ala bagi kesenangan, ada rumah, ada apa. Jadi kita pun ralik panggil dengan kesenangan. Kalau hak jenis ada kebun, pergi kebun pula. Kebun durian lah, kebun rambutan lah, kebun apa semua. Ralik, siapa tak pergi semayang 5 waktu. Jadi urusan dunia kita ni kita kena sedar, apabila bertembung dengan urusan akhirat, dahulukanlah akhirat. Kalau berlaku juga payah juga, mintalah bantuan dengan Allah. Kadang-kadang kita ni hak jenis passion buat benda tu kan, kalau jenis minat ke Allah. Macam gitulah saya sebut tadi. Kalau dah kita nak buat benda tu, dia mari mikir sampai dalam semayang pun dia mikir. So, saat tu kita kena kata kepada diri kita bahawa akhirat itu lebih utama. Jangan duk fikir sangatlah. Sebab apa? Hak kamu fikir tu tak ke mana. Hak kamu sedang buat lala ni adalah untuk kebaikan akhirat. Kenapa kalau dalam urusan dunia kita boleh duduk situ, kalau hak jenis beki motor, berjam-jam duk beki motor. Kalau hak duk bertukar pun lagu tu juga. Buat craft tangan pun lagu tu juga. Tapi bila sampai berakhirat, tak boleh duduk lama. Lenguhlah berasa. Lenguhlah, mengatuklah, macam-macam. Jadi, cara dia ialah Allah Ta'ala ingatkan kita, sedarlah bahawa nikmat dunia tu sementara, nikmat akhirat tu kalau nak banding, nikmat dunia di hari akhirat, dunia tu sangat-sangat sedikit. Semoga Allah Ta'ala bagilah kepada kita kekuatan, taufik, hidayah untuk melebihkan akhirat daripada dunia. Melebihkan akhirat daripada dunia. Rayak mudah, rayak tu. Sebut mudah. Ngajar ni pun mudah. Tapi Allah Ta'ala akan uji terutamanya orang yang jujur rayak tu. Orang yang bercakap tu. Kita dah baca, kita dah ajar, maka kita dah faham, Allah akan uji kita. Semoga Allah Ta'ala jaga hati kita lah daripada cenderung kepada dunia lebih daripada akhirat. Jaga hati. Pun begitu tetap diuji. Dia uji, tak berhenti. Orang kaya diuji dengan hartanya. Dunia juga. Orang hak tak kaya pun diuji dengan macam minat dia lah. Cenderung kepada hobinya. Orang fakir diuji dengan sifat mencari rezekinya. Siapa pekat pergi kerja tak semayang. Kerja buat overtime, sanggup overtime. Tapi semayang tinggal. Kejar naik rider tu kat atas motor, kejar delivery. Kalau orang betul-betul tu hak baik pun banyak, kita boleh tengok berhenti semayang. Cari rezeki juga. Sampai masuk waktu parking motor berhenti semayang. Tak boleh masuk dalam masjid, apa sejadah semayang, tepi surau pun tak apalah. Semayang Allahu Akbar, sampai 4 rakaat, sambung kerja balik. Hari ni, Masya Allah, bagus.
Tapi kalau siapa dia kerja, semayangnya tidak, maka dia telah melebihkan dunia kepada akhirat. Allah Ta'ala kata, فَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Sampai hari akhirat dia kata, Allah, sikitnya amalan aku. Kemana masa aku banyak dulu dibelanjakan? Tu, kamu cari dunia dulu. Nah, padahal Allah Ta'ala ni, mujurnya Allah Ta'ala ni, sifat pengasih dan penyayang dia, amalan kita yang sedikit dia gandakan pahala. Lalu tak ganda pahala, saya ingat nak banding dengan dosa. Hai. Cuba tengok kita dalam sehari. Sehari-sehari kita ni, banyak mana masa untuk Allah, banyak mana untuk dunia. Semayang kalau 5 waktu, paling-paling 10 minit satu waktu. Nah, kalau 5 waktu, 50 minit. Baru sejam. Satu hari. Ambil lah kata dia mari awal sikit, ambil wuduk apa semua. Setengah jam awal. Kalau orang pergi masjid, kalau orang tak pergi masjid, semayang rumah 5 minit. Siap habis. Lepas tu, banyak urusan dunia. Kalaulah tidak kerana Allah gandakan amalan. Wujudnya Allah Ta'ala ni pengasih dan penyayang. Dia sedar hamba-hamba dia ni, banyaknya kesibukan dunia. Lalu dia gandakan agar nanti bila ditimbang hari akhirat, kebaikan dia bertambah. Tak apalah sikit, Allah Ta'ala ganda 10 kali ganda. Ada yang Allah Ta'ala gandakan sampai 700 kali ganda. Alhamdulillah. Jadi sebab tu kita kata, lebihkan akhirat. Jangan sibuk dengan urusan dunia. Buatlah kerja, tapi Allah Ta'ala dah tetapkan. Allah Ta'ala tak minta banyak pun. Sehari 5 waktu. Sehari 5 waktu. Bulan Ramadan puasa. Ada duit sikit bayar zakat. Lepas tu buat haji. Kalau bagi yang mampu. Allah Ta'ala minta sikit je. Tapi ganjarannya besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentaufikkan kita untuk mencari kebaikan akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam. Nabi kata tidaklah dunia ni banding hari akhirat melainkan seperti kamu celup jari telunjuk kamu ni dalam laut. Falyanzur bima tarji'. Maka mu tengoklah kat jari tu apa yang ada banding lautan yang luas. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya bani Adam, wahai anak Adam, law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fa'sa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika min mulki illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kalau seluruh manusia dari awal sampai akhir, begitu juga jin dari awal sampai akhir, semuanya duduk di satu tempat dan semuanya berdoa kepada Allah, minta permohonannya. Hak ni minta 1 juta, hak tu minta 10 juta, hak tu minta harta seisi dunia. Allah Ta'ala kata, fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah. Lalu aku kabulkan dan kurniakan semua permintaan mereka.
Allah tunaikan semua permintaan mereka. Kalau Allah Ta'ala tunaikan semua permintaan manusia dan jin ni, tidak akan kurang kekayaan Allah kecuali seperti sebatang jarum dicelup di lautan. Tu dunia banding kekayaan Allah. Banding hari akhirat, Nabi kata seperti celup jari. Tapi kita tak nampak lagi. Bila tak nampak, itulah orang tak say tu. Nah, manusia ni dia suka cash. Dia tak suka tangguh. Dia tak suka cash. Dia tak suka tangguh, dia suka cash. Jadi dia buat untuk kebaikan sekarang. Apa yang dia dapat nikmat. Kalaulah tiba-tiba dengan solat 5 waktu dia boleh kaya, habis berbondong-bondong orang sembahyang 5 waktu. Kalau dengan solat 5 waktu dia boleh sehat, bondong-bondong orang sembahyang 5 waktu. Kerana kalau tiba-tiba Allah Ta'ala tetapkan siapa kena COVID sembahyang 5 waktu, tak kena. Orang pakat sembahyang belakang. Nah. Tapi tak ni, orang sembahyang pun kena juga, orang di surau pun kena juga. Jadi dia tak nampak. Sedang Allah Ta'ala tawarkan yang tangguh tu lebih baik daripada yang. So kalau kita kata, kalau gaji, saya bagi gaji hari berapa ringgit lah, RM50 lah sehari, contoh. Bagi gaji hari RM50, 50 kali 3 mana 1,500, kan? Dengan banding bayar gaji bulan 2,000. Tak rasa 2,000. Sikit sangat beza tu. Kita bagilah 10,000. Mana awak nak? Awak kerja, saya bayar gaji hari RM50. Dengan awak kerja, saya bayar gaji sebulan. Sebulan 5,000. Tapi kalau awak tak ambil gaji, untuk setahun, saya bagi gaji 120,000. Mana nak? Bagi offer. Awak kerja gaji hari RM50 sehari. Bagi bulan 5,000 sebulan. Tapi kalau setahun 120,000. Mana nak? Dia pun calculation. Kalau setahun ambil gaji setahun, 10 sebulan tu 10,000. Kalau ambil gaji bulan dapat 5,000. Kalau ambil gaji hari dapat RM150. RM50 sehari. Orang cerdik dia kata apa? Kalau cerdik. Orang cerdik dia kata, baik kita tangguhlah, ambil setahun lah. Nah. Tapi kalau orang gopoh, dia kata kita belum tentu lagi ada hidup tu. Baik kita ambil ni RM50 ni. Dia pun ambil RM50. Seronoklah RM50 belanja. Kawan dia tu mula-mula tu makan jimat lah. Dengan hak saving hak dia ada, makanlah nasi lemak. Nak pergi ke restoran tu tak ada lah. Tapi cukup setahun, hak RM50 ni tergebir-gebir tengok mana. Tak habis belaka ada duit dia. Hak setahun tu dapat gaji RM120,000. Sekali dapat gaji boleh beli kereta terus. Boleh beli rumah terus. Kalau orang cerdik, dia akan buat pilihan mana? Mana 120,000? Tu dunia. Cuba banding kalau hari akhirat tiba-tiba bukan 5,000 banding 10,000, bukan 50,000. Bandingan dia celuk jari air honu lautan luas. Jadi kalau selama ni dia buat kerja untuk dapat rumah banglo, sampai hari akhirat kawan dia dapat istana daripada emas. Dia dapat syurga yang seluas langit dan bumi. Dia dapat harta makanan yang Allahu Akbar. Tak boleh bayang. Jadi fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Jahilnya kita bila kita melebihkan dunia.
jahil. Tapi itulah, semoga Allah Ta'ala mengampunkan kita. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kita semua. Baik. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah sebut tentang dunia ni seperti orang singgah, tempat singgah. Mad dunya innama mathali wa mathali dunya kamathali rajulin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan aku dengan dunia, kata Nabi SAW, seperti seorang lelaki berhenti teduh, berhenti berehat, tidur qailulah di bawah pokok, duduk sebentar. Thumma raha, dia pun bangun, meneruskan perjalanan dia, lalu dia tinggalkan pokok tersebut. Itulah perumpamaan dunia dengan kita. Kita ni lahir di dunia ni sebagai persinggahan sekejap. Sekejap sungguh. 60 tahun tu tak ada siapa separuh hari akhirat. Separuh hari akhirat 500 tahun. Sebab itulah lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Dia siapa hari akhirat, dia kata kita hidup dunia hari tu sehari ataupun waktu duha, sampai waktu pagi je, sekejap je kehidupan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Okay. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk membela untuk berperang pada jalan Allah, yu'adzibkum 'adzaban alima, Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Okey. Jadi istanfara, hukum istanfara ni illa tanfiru adalah seruan jihad yang fardu. Adalah seruan jihad yang fardu. Bila keluar jihad yang fardu, bila ada tuntutan daripada pemerintah. Bila orang dah serang pak kita ataupun pemerintah dah keluarkan arahan, keluar berjihad semua, maka saat itu wajib bagi setiap orang tu berperang. Jihad fi sabilillah. Kalau dia tak pergi, maka hukum dia dosa. Dosa besar. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima. Allah azab kamu dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Tapi apakah agama Allah tu akan hilang? Jawapan dia tak. Wa yastabdil qauman ghairakum. Dan Allah akan gantikan kamu dengan kaum yang lain. Adalah orang akan tolong agama Allah. Wala tadurruhu syai'a, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepada Allah. Jadi kalau kamu tak pergi, agama Allah tu tidak akan hilang. Yang rugi tu kamulah. Agama Allah tu tetap Allah bantu. Kalau tak ada manusia bantu sekalipun, Allah hantar burung, Allah hantar nyamuk, Allah hantar air. Ya, macam-macam. Tentera Allah ni banyak. Tentera Allah ni banyak. Allah Ta'ala boleh saja untuk hantar tentera dia, boleh hantar tentera dia untuk membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu tidak boleh memudaratkan Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ay qadirun ala al-intisar min al-a'da' bidinikum. Allah ni maha berkuasa memenangkan Islam atas musuhnya walaupun tanpa kamu. Disebut dalam tafsir bidunikum. Kamu tak ada pun Allah maha berkuasa.
Jadi kita interaksi dengan Allah ni yang dia kira. Kalau tak ada kita pun Allah Ta'ala tak berkesan sikit abuk pun. Jadi kitalah yang rugi. Allahul Musta'an. Semoga Allah bantu kita. Bantu apa? Bantu dalam memahamkan kita akan realiti ni. Realiti ni ada dalam kitab. Tapi untuk dihayati di jiwa tu payah. Ramai orang ngaji. Ramai orang tahu dunia ni fana. Akhirat lebih baik. Tapi keluar je daripada tempat kuliah tu, kita pun diuji. Termasuklah hak tengah kecek ni pun sama juga. Diuji untuk urusan dunia kita. Padahal Allah Ta'ala kata apa? Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Kalau kamu tak nak, Allah ganti dengan orang lain. Islam tetap menang. Kamulah yang rugi kalau tidak bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Dan kalaupun kamu tidak menolongnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah tolong Nabi. Jadi Allah bagi contoh. Kalau kamu tak tolong Allah pun, Allah boleh tolong agama dia. Sebagai contoh, kamu tak tolong, kalau kamu tak tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa tansuruhu, kena ingat bahawa Allah telah tolong dia. Faqad nasarahu Allah. Bila? Idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika mana orang-orang kafir mengeluarkannya, yakni menghalaunya daripada kota Mekah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Dalam keadaan berdua. Dalam keadaan berdua. Thaniya ithnain. Jadi Nabi keluar tu dua orang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Iaitu pada tahun berlakunya hijrah, orang-orang musyrikin telah merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memenjarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menghalau Nabi. Fa kharaja minhum hariban bi suhbati sadiqihi wa sahibihi Abi Bakar bin Abi Quhafah. Jadi Nabi pun keluar berdua dengan sahabat dia, iaitu Abu Bakar. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Dua-dua orang tu je keluar. Dua orang tu je keluar. Okey. Idhuma fil ghar. Idhuma fil ghar. Ketika mana kedua orang semasa mereka berdua berlindung di dalam gua. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi. Ketika mana kedua orang berkatalah dia kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi cerita ni semua kita tahu, iaitu waktu Nabi nak berhijrah, Nabi sembunyi dalam Gua Thur selama 3 hari bersembunyi daripada orang musyrikin. Waktu tu Nabi hanya berdua sahaja dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tengok Allah Ta'ala kata, kalau kamu tak tolong agama Allah, Allah telah tolong Nabi. Macam mana? Waktu musyrikin tu cari Nabi sampai di pintu gua dah, tapi Allah jadikan dia selamat. Abu Bakar kata, Rasulullah, kalau dia tunduk sikit je nampak kita.
Tapi Allah Ta'ala ni maha kaya, tak tunduk orang tu. Dia tak jadikan. Macam-macam lah ceritanya, ada sarang labah-labah lah. Macam-macam. Ada kata burung merpati, telur. Tapi dalam Quran sebut macam itulah. Yang penting orang Allah dah tolong Nabi. Sehingga Abu Bakar kata, habis dah kita. Kalau orang tu tengok bawah kaki dia, nampak kita. Kata Nabi SAW, Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Jangan kamu sangka kita hanya berdua, Allah adalah yang ketiga. Maknanya Allah bersama kita. Allah bersama dengan kita, iaitu bantuan Allah. Faqad nasarahullah. Allah Ta'ala kata Allah telah bantu dia. Bantuan Allah tu bersama dengan Nabi SAW. Jangan pula kita baca Allah bersama kita, maknanya apa? Allah tu duduk dalam gua tu juga masa tu. Tak ada. Kadang-kadang orang ni dia tak nak bagi kita literal. Dia kata kita ni literal dalam mentafsirkan ayat-ayat sifat. Padahal dia lagi literal. Macam mana? Bila sebut aina wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, Allah ada dengan kamu. Jadi Allah ni ada di mana-mana. Tu bukankah tu literal juga? Kan? Jadi kenapa dia takwil ayat sifat hak istiwa, dia literalkan ayat Allah di mana-mana. Sedangkan yang patut boleh takwil adalah Allah di mana-mana ni boleh takwil. Di mana-mana dengan ilmu dia, dengan kekuasaannya, dengan bantuannya, dengan rahmatnya. Kan? Dengan ilmu pengetahuannya Allah ni, dia tahu belaka. Sedang ayat istiwa di atas arash, yang tu jelas. Nak takwil payah tu. Para salaf pun tak takwil. Jadi orang yang kadang-kadang dia kata kita ni literal, ambil zahir ayat. Sedang sebahagian mereka juga ambil zahir ayat pada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi gemari-gemari tak habis cerita siapa akhir zaman pun tak habis cerita ni. Cuma kita katakan, jangan pula kata la tahzan innallaha ma'ana, Allah bersama kita, maknanya Allah ada dalam gua. Dengan hadis pula kata ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Jangan kamu sangka kita hanya berdua, Allah yang ketiga. Kalau faham literal, Allah ada dalam gua, tak ada. Itulah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Okey. So kita bukan tidak tafsir, tidak takwil, tapi tengok tempatlah. Mentafsirkan ayat, tengok pada tempat. Kalau Nabi SAW tidak mentakwilkan, maka kita pun tidak mentakwilkan. Dan ayat-ayat kalau kita perhatikan ayat Allah di mana-mana ni, dia tak mari dengan satu ayat sahaja. Melainkan ayat ni Allah Ta'ala dahulukan. Faqad nasarahullah. Allah telah bantu dia. Jadi bila sebut innallaha ma'ana, iaitulah dengan bantuan Allah. Kalau ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, didahulukan dengan Allah mengetahui yang di langit dan di bumi. Lalu dia bersama kamu dengan ilmunya. So tempat-tempat gitu boleh difahami dengan skop yang disebutkan, dengan sirah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala kata fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Allah Ta'ala turunkan kepadanya ketenangan dari Allah. Itu bantuan Allah. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Dan Allah bantu dengan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya.
Maknanya rentetan daripada peristiwa hijrah tu, Nabi pun selamat. Kemudian berlaku perang pula. Allah bantu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hantar tentera yang tidak dilihat. Berlaku perang Badar, menang Islam. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan Allah jadikan kalimah seruan orang-orang musyrik itu terkebawah, yakni kalah dengan sehina-hinanya. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimah Islam, kalimah Allah adalah yang tertinggi selama-lamanya. Wallahu azizun hakim. Allah maha berkuasa, lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Okey, lagi maha bijaksana. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala menjadikan hati kita cinta kepada Allah lebih daripada cinta kepada dunia. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, jadikanlah kami ini cinta kepadamu, cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, berilah kepada kami rasa takut kepadamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Rasa takut yang menyebabkan kami terhalang daripada maksiat. Bila ada rasa takut kepada Allah, rasa terhalang nak buat maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Bagilah kepada kami ketaatan kepadamu yang mana menyampaikan kami kepada syurga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan bagilah kepada kami keyakinan yang menjadikan kami ini rasa ringan musibah yang ada di dunia. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana. Selama kami hidup ni ya Allah, bagilah kami penglihatan, pendengaran, kekuatan. Maknanya biarlah kita ni, selama kita hidup ni, mata kita elok, telinga kita pun elok, kekuatan kita pun, tubuh kita pun elok. Ni mata'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Akhirnya wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia bagi kami ini cita-cita yang paling utama. Minta dengan Allah, jangan jadikan dunia ni cita-cita kita yang paling utama. Mana hidup kita celik hari ni, dunia. Jangan jadi gitu. Wala akbar hammina. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan juga jadikan dunia tujuan ilmu kami. Ngaji ni kira nak urusan dunia je. Hari ni nak gaji berapa, hari ni nak upah berapa, hari ni nak gapo dari sudut dunia. Jangan. Biarlah ilmu kita ni kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala balasan dia. Ya. Wala musibatana fi dinina. Janganlah jadikan musibah bagi kami ini berada dalam agama. Musibah kesihatan tak apa lagi, tapi jangan musibah kita adalah berkaitan agama. Hilang harta, okey. Hilang gapo? Keluarga, okey. Hilang anggota sendiri, okey. Bukan okey tu kita nak dah. Kita redalah kalau Allah Ta'ala bagi itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita minta jangan Allah jangan musibahkan kita dalam soal agama. Pasal apa?
Semua yang kita sebutkan dari sudut nikmat tadi, checkpoint dia sampai ke ujung nyawa je. Sampai ke ujung nyawa je. Macam kita lah. Kalau kita nak naik airport, nak masuk kapal terbang, beg barang banyak kita, sampai mana? Sampai depan pintu checkpoint tu je. Dia kata apa? Hanya 7 kilo luggage hak dibenarkan. Hak tu je. Baggage kita tak ada. Kita tak beli baggage lain. Melainkan hak kita puh hawa. Sampai depan tu ada berjaga. Dia kata 7 kilo ya boleh masuk. Dunia ni sampai depan nak masuk kubur tu, malaikat kata hak lain tinggal. Habis, lain tinggal. Rumah tinggal. Kereta tinggal. Bawa apa boleh bawa? Amalan tu ya bawa. Masa tu hak bawa kita, hak bagis tu nak masuk kubur, bawa amalan tu jelah. Hak lain Allahu akbar. Masa tu teriak tangis tu tak boleh dah. Nak minta tolong. Masa tu nak sedekah, nak gapo tak boleh belaka dah. Jadi sebab itulah, selama kita masih ada kesempatan ini, banyakkanlah beramal. Kalau tak mampu, saya sebut dah sebelum ni, kalau kita tak mampu banyak amal, banyakkanlah istighfar. Minta ampun kepada Allah sebab kita kurang beramal. Mudah-mudahan istighfar tu jadi amal soleh kita. Istighfar tu jadi amal soleh kita. Cuma kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala biar Allah Taala rezekikan kepada kita. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahu Taala alam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habislah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung besok hari pada ayat yang seterusnya dari ayat 41 surah At-Taubah insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.